bila mereka cuba membina. Tapi dalam transisi daripada menyai penguasaan bola, kehilangan bola, boleh katakan Azim dan juga Fauzi telah memainkan peranan yang besar. Hafizal meneruskan lariannya. Faiz kembali semula buat Hafizal berdepan dengan Elizio. Sanjay Shakmedov. Hafizal Muhammad. Hantaran dari Hafizal. Tapanan Dominic tidak sempurna. Ada dua pemain yang terbaring mengalami kecederaan. Arun Kumar antara yang perlu mendapatkan perhatian. Pertembungan beliau bersama dengan Syafiq Ismail. Syafiq juga tidak berniat untuk mengasari pemain pertahanan PJ City. Tiga minit yang terakhir separuh masa yang pertama. Jaringan dari Dominic Silva pada minit ke-31 menjadi pemisah di antara kedua pasukan. Terengganu memiliki rekod cemerlang berdepan dengan Petaling Jaya City di tempat lawan. Mereka menang di stadium ini pada musim lalu menerusi jaringan Igor Zonjic dan juga Cece Kipre, di mana Terengganu memerlukan kebangkitan untuk memadam jaringan P. Rajesh di separuh masa yang pertama. Kali ini Terengganu terlebih dahulu yang membuka tirai jaringan. Litak, bantuan diberikan oleh Sanjay Shakmedov. Syafiq, kawalan dari Litak. Masih lagi penguasaan untuk Terengganu. Dominic Silva. Nasir. Kembali kepada Nasir. Hafizal. Terengganu tidak mahu tergesa-gesa. Ya, ada perbezaan yang besar apabila anda mendapatkan satu gol against the run of play. Ia memberikan keyakinan yang berbeza. Anda sedang melihat mereka lebih konsisten dengan cara mereka mengawal di bahagian tengah. Mereka tidak begitu gusar untuk mungkin bermain lebih banyak sentuhan-sentuhan kecil, hantaran-hantaran kecil sebelum mencari ruang di hadapan kerana kelebihan satu gol. Washington juga agak senyap untuk tempoh 15 minit yang terakhir dari Washington Brandau. Mahali. Refazilah tidak membenarkan Mahali untuk memusingkan badannya. Azim Razovic. Ketenangan diperlukan oleh Terengganu untuk mereka keluar dari situasi ini. Arif Fazilah mendapatkan sepakan percuma. Nampak kita boleh merumuskan 45 minit pertama di mana organisasi, percaturan, tekanan dan segala penguasaan lebih baik daripada PJ City. Tapi mungkin di kawasan yang paling berbahaya, kawasan yang boleh membuat perbezaan, kawasan jaringan gol, kawasan final pass, mungkin di situ ada perbezaan dengan Terengganu yang mungkin hanya perlu mencipta satu peluang untuk menjadikan satu gol. Lebih prolifik di kawasan itu. Itu yang boleh dikatakan yang menjadi mungkin cerita perjalanan 45 minit pertama. Isyarat 3 minit sudah pun diangkat oleh Muhammad Nasruddin Muhammad Tamrin selaku pegawai perlawanan keempat.
Suaran gagal dari Kogi untuk melepaskan diri. Syafiq Ismail, Dominic kembali semula kepada Syafiq. Dijatuhkan dan dipersalahkan adalah Kim Bong Jin. Itu mungkin kelebihan juga daripada Syafiq apabila turn of pace, burst beliau begitu baik. Kim tidak menganggap bahawa Syafiq boleh mendapat bola ni, tapi dengan pertukaran kelajuan beliau menghasilkan foul yang begitu penting. Pemain berusia 20 tahun yang diberikan kepercayaan oleh Nafuzi Zain untuk menggantikan Faris Ramli. Dan setakat ini beliau dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Lambungan dari Litak. Kurusami dengan clearance, tetapi kembali semula untuk Litak. Percubaan terus dari Litak. Tangkapan kemas Shihan Hazmi. Litak mencari jaringan peribadi yang kedua musim ini. Beliau menyempurnakan sepakan penalti di penghujung perlawanan untuk memastikan Terengganu dapat mengutip satu mata berdepan dengan Selangor. Saat yang terakhir dalam tambahan masa 3 minit yang diberikan oleh Wan Muhammad Tarmizi. Mungkin ini serangan terakhir dari Petaling Jaya City di separuh masa yang pertama. Bagi Suaran, 4 pemain mengepung, lepaskan kepada Mahali. Tak lepas dari hantaran Mahali Jasuli, K. Gurusami menyambungnya. Terengganu cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Faiz Nasir merencanakan serangan balas. Hantaran dari Litak terlalu jauh, terlalu kuat untuk dikejar dan disusuli dengan tiupan whistle Wan Muhammad Tarmizi untuk menamatkan aksi di separuh masa yang pertama. Penguasaan dari Petaling Jaya City. Mereka terlebih dahulu menguji pintu gol lawan menerusi percubaan Washington. Namun minit ke-31, Dominic Da Silva berjaya untuk menewaskan Shihan Hazmi bagi meletakkan Terengganu berkelebihan di separuh masa yang pertama ini. Jadi keputusan separuh masa yang pertama di Stadium MBPJ Petaling Jaya, Petaling Jaya City 0, Terengganu 1. Aksi separuh masa yang pertama, pertemuan di antara Petaling Jaya City berdepan dengan Terengganu, perlawanan yang keempat buat kedua pasukan dalam CIMB Liga Super 2020. Percubaan awal dari Washington Brandau yang melepaskan sepakan kaki kiri tinggi melewati palang gol. Dan kemudiannya Washington berjaya merampas bola di kaki Litak, melepasi kawalan Arif Fazilah dan melepaskan rembatan lirik, tetapi gagal untuk menewaskan Syarmiza Yusof pada minit yang ke-8 untuk Syarmiza memastikan pintu gol Terengganu dapat dipertahankan. Hantaran lintang yang dilakukan oleh Filiman Anyi disusuli dengan percubaan Anawin Jujin pada minit yang ke-11 juga tidak memberikan sebarang masalah kepada Terengganu. Sepakan percuma Litak gagal disambut kemas oleh Azim Razovic 2 minit selepas itu. Dan kemudiannya larian dari Syafiq Ismail melepasi perangkap offside. Namun sepakan serta hantaran beliau gagal untuk menemui mana-mana rakan sepasukan sekadar melintasi di hadapan pintu gol tuan rumah. Namun begitu, Dominic Silva berjaya untuk menghukum sedikit kesilapan yang dilakukan oleh Petaling Jaya City. Tolakan lemah
daripada Mahalija Suli. Dominic memintas dan seterusnya berjaya untuk menewaskan Shihan Hazmi pada minit ke-31 untuk menjadikan kedudukan 1-0. Di penghujung separuh masa yang pertama, percubaan lemah dari Litak tidak memberikan masalah kepada Shihan Hazmi. Tetapi seterusnya Terengganu melangkah masuk ke bilik persalinan dengan kelebihan 1 jaringan. Kita akan berehat seketika sebelum memperkatakan tentang aksi separuh masa yang pertama kembali semula selepas ini. Saksikan perlawanan Liga Malaysia 2020 secara langsung dan eksklusif di Unified TV dan Unified Play TV. Buat turun Unified Play TV sekarang. Sharks return here each year. Their home, like ours, is under attack from climate change. Emma, what's wrong? Get out of the water! It's all about survival, folks. Keep pushing, you're safe. Now time for the man you've all been waiting for, the king of the high street. You've been described as the unacceptable face of capitalism. I've done nothing wrong. This is Nick. He's chronicling my life. Just loves money. He paid himself and his wife £1.2 billion. This is for all of you. Thank you. Kembali semula ke Stadium MBPJ Petaling Jaya untuk kita memperkatakan tentang aksi separuh masa yang pertama. Pertemuan di antara Petaling Jaya City berdepan dengan Terengganu bagi mereka melengkapkan perlawanan di minggu yang keempat saingan CIMB Liga Super Malaysia 2020 dengan kedudukan babak yang pertama memihak kepada pelawat menerusi jaringan yang dilakukan oleh Dominic Silva pada minit ke-31. Namun secara keseluruhannya untuk aksi bagi tempoh 45 minit yang pertama memiliki beberapa fasa yang berbeza, di mana Petaling Jaya City dilihat lebih agresif untuk tempoh 15 minit yang pertama menerusi hantaran-hantaran pendek, tetapi akhirnya selepas separuh perjalanan
Mereka dihukum dengan sedikit kesilapan. Tolakan lemah dari Mahdi Jasuli digunakan sepenuhnya oleh Dominic Da Silva untuk meletakkan pelawat di depan. Punca menjadikan besar apabila seorang penyerang seperti Dominic hadir di atas padang. Bagi saya, kebijaksanaan beliau bermula dengan kesedaran beliau untuk mungkin menolak bola hampir 3 meter jaraknya untuk melepaskan bola dengan dirinya dengan begitu baik, dan pertukaran kelajuan beliau melepaskan satu situasi yang di mana beliau berhadapan hanya dengan Shihan, dan beliau melihat apa yang mahu dilakukan oleh Shihan sebelum penyudahannya begitu boleh katakan sempurna, mudah dan sempurna. Itu menunjukkan begitu prolific apabila beliau berhadapan di hadapan gol. Sebelum jaringan itu, kita banyak memperkatakan tentang corak permainan yang ditampilkan oleh Petaling Jaya City, di mana Washington berandau antara yang menjadi perhatian. Percubaan pertamanya sedikit tersasar pada minit yang ketiga, tetapi selepas itu apabila beliau berjaya merampas bola di kaki litak dan melepaskan rembatan leret, namun dihalang oleh Sharmiza. Saya melihat apa yang bijak daripada BJ City apabila mereka menekan tinggi adalah mereka sedang melihat di manakah sentuhan. Mungkin seperti mana Litak mahu main kembali kepada seorang bek tengah dan telah dibaca baik oleh Washington. Dan di sini beliau mempunyai peluang untuk mungkin menggunakan Kogi yang berada di bahagian kiri. Tapi sekali lagi Sharmiza sebagai saya berkedudukan yang baik untuk menggunakan kaki beliau untuk menghalang percubaan Washington. Nawin Jujin, begitu juga dengan Filimon Anyi, dua pemain yang melakukan penampilan pertama bersama dengan PJ City musim ini, memberikan kesan yang agak baik terutamanya di awal permainan. Ya, saya menyukai apa yang dilakukan oleh Filimon Anyi. Beliau memegang bahagian sayap dengan begitu baik, melebarkan permainan dan juga mempunyai visi untuk mencari, mungkin di mana anda melihat di sini beliau tidak membuat hantaran yang semata-mata tapi mencari situasi yang lebih baik, dan hadirnya peluang untuk Anewin yang baik tapi tersasar. Beberapa pemain yang turut melakukan penampilan sulung bersama dengan pasukan, antaranya Azim Razovic yang kali pertama diturunkan. Beliau bergandingan bersama dengan Muhammad Fauzi di bahagian pertahanan tengah untuk Terengganu. Hantaran yang baik kerana saya melihat ada sedikit idea di belakang hantaran daripada Litak untuk mencari kelebihan Azim Razovic, tapi saya melihat timing Azim sedikit lambat, kerana itu beliau tidak mendapat tandukannya sempurna. Pemain yang beraksi bersama dengan PDRM pada musim lalu, dan Syafiq Ismail juga diberikan kepercayaan mengisi ketiadaan tempat yang ditinggalkan oleh Faris Ramli. Anda melihat, anda menilai prestasi pemain ini? Mungkin beliau tidak mempunyai pengalaman yang mungkin boleh diberikan di atas padang oleh Faris Ramli, tapi kelajuan beliau sudah memberikan beberapa amaran kepada Arun Kumar terutamanya di bahagian kanan. Kerana apabila beliau diberikan ruang yang begitu besar di antara Shihan dan back 3, beliau boleh mencetus peluang untuk Dominic yang tidak berada sehaluan dengan larian beliau. Kalau tidak adalah tap in untuk Dominic. Kerana apa yang dilakukan oleh Syafiq adalah baik. Pemain muda berusia 20 tahun dan memperkatakan tentang percaturan yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pengendali untuk K-Devon bagi Petaling Jaya City. Buat kali yang pertama, beliau menyenaraikan Kristi Jayasilan dalam senarai pemain-pemain Petaling Jaya City ini, di mana sebelum ini Kristi tidak pernah berada dalam senarai pemain-pemain, tetapi pada malam ini apakah kemungkinan untuk beliau diturunkan? Besar, kerana mungkin pengalaman beliau dalam 20-25 minit terakhir mungkin tidak mempunyai kecergasan seperti Kugan, tapi dalam 25 minit terakhir beliau boleh menggunakan kelebihan dari segi pengalaman beliau, hantaran beliau untuk mencari Washington. Kerana sekali lagi saya kembali, PJ City sedang bermain lebih baik daripada Terengganu, tapi dalam bola sepak itu tidak memastikan anda akan mendapatkan 3 mata. Yang memastikan anda dalam 3 mata adalah hadirnya peluang anda lebih prolifik. Itu yang ditunjukkan oleh Terengganu dalam 45 minit pertama. Untuk Dafuzizin bagi Terengganu, Darren Lock mungkin antara pemain yang berada dalam perancangan beliau selepas memperlihatkan Darren Lock memanaskan badan di sepanjang aksi separuh masa yang pertama tadi. Beliau hanya turun sebagai pemain gantian sewaktu mereka tewas kepada Perak di laman sendiri dalam perlawanan di minggu yang pertama, dan tidak digunakan sebagai pemain gantian dalam 2 perlawanan yang terakhir. Namun begitu Rabat Makasuf, seorang lagi juga pemain yang berkemungkinan akan berada dalam perancangan dari
Nafuzi Zain kerana Rahmat Makasuf, pemain yang masuk sebagai pemain gantian ketika berdepan dengan Selangor dan menemui jaringan. Ya, bagi saya melihat kelebihan Darren adalah beliau boleh bermain di kanan, di kiri, di bahagian hadapan. Kalau anda melihat, mungkin beliau boleh menggantikan Faiz Nasir, boleh menggantikan Syafiq. Bermain mungkin bersebelahan dengan Shanja, support play kepada Dominic. Dan Rahmat Makasuf adalah seorang pemain yang boleh memberikan impact dari segi kelajuan beliau. Kita pernah melihat beliau dimulakan oleh Nafuzi, seorang pemain yang disukai, digemari oleh Nafuzi. Dan sudah tentu separuh masa kedua dengan dua pemain seperti Darren Lock dan Rahmat, sudah tentu mereka mempunyai senjata yang boleh diperkenalkan di separuh masa kedua. Rahmat Makasuf hanya memerlukan 6 minit selepas beliau dimasukkan untuk menjaringkan gol penyamaan buat Terengganu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dalam aksi yang ketiga, di mana dalam saingan bagi musim 2019 tidak ada jaringan yang menjadi cipta oleh Rahmat Makasuf, tetapi penglibatannya untuk musim ini pastinya akan terus ditagih dari pemain berusia 22 tahun itu. Perlu diingat Saleh, 5 pemain pertukaran yang dibenarkan untuk dibawa masuk, dan apakah ianya akan digunakan sebaik mungkin oleh K. Devon maupun Nafuzi Zain. Safi Salih belum lagi dapat beraksi, tidak pernah diturunkan oleh K. Devon sepanjang 3 perlawanan yang lalu, hanya berada di bangku simpanan. Mungkin kali ini, malam ini, pengalaman beliau diperlukan, terutamanya selepas ketiadaan Demba Kamara yang berdepan ataupun dikabarkan memiliki sedikit masalah peribadi untuk kembali semula ke Malaysia. Ya, saya melihat juga tanggungjawab 5 pertukaran ni mungkin berada dalam tangan assistant head coach dan assistant coach. Kerana dalam konteks seorang jurulatih pertama, head coach, beliau mungkin akan sedang melihat bagaimana pertukaran 1, 2, 3 pemain. 5 pertukaran bukan mudah kerana ia boleh mengimpact segala percaturan apabila beliau melakukan pertukaran yang begitu banyak. Kestabilan dari segi permainan, kestabilan daripada filosofi. So pentingnya saya melihat assistant head coach dengan head coach mempunyai komunikasi yang tinggi untuk membuat pertukaran yang begitu banyak jika mereka melakukan 5 pertukaran. Syihan Azmi terpaksa menanti lagi untuk beliau tidak dibolosi selepas 4 perlawanan. Musim pertama Syihan bersama dengan Petaling Jaya City, bekas pemain Kelantan serta Negeri Sembilan. Mungkin juga ada pertukaran awal yang akan dilakukan oleh K. Devon. Isyarat Kristi Jaya Silan nampaknya dipersiapkan untuk dibawa masuk. Itu dia pengesahan di mana Kristi Jaya Silan akan menggantikan Arko Giliswaran. Pada ketika kita memperkatakan tentang kelibat Safi Salih, namun untuk permulaan separuh masa yang kedua, Kristi Jaya Silan menjadi pilihan. Muhammad Tarmizi bersiap sedia menghentikan isyarat. Bermulanya aksi separuh masa yang kedua. Perlawanan di antara Petaling Jaya City berdepan dengan Terengganu untuk mereka melengkapkan perlawanan minggu yang keempat CIMB Liga Super Malaysia. Kemasukan Kristi Sen, anda melihat percaturan dari K. Devon. Mobiliti beliau diperlukan. Mungkin apa yang dimahukan oleh
Devon lebih berbeza apa daripada beliau mahukan Kogi, kerana Kogi lebih kepada seorang penyerang, seorang pemain yang akan memain lebih ofensif, tapi Christie akan memberikan lebih banyak balance. Mungkin beliau akan kutip bola lebih ke bawah berbanding Kogi Leswaran, dan mungkin itu yang dimahukan oleh Devon. Hafizal letak untuk Faiz. Ali Jasuli. Washington Brandau dibayangi oleh Arif Fazilah. Washington menggunakan kepantasan. Dua pemain yang mengawal dapat melepaskan bola. Peluang untuk Putrajaya City. Percubaan yang dilepaskan Anawin dapat disekat. Filiman Anyi dijatuhkan oleh Faiz Nasir. Sekali lagi permulaan yang begitu positif ya, apabila Washington berjaya untuk mungkin menggunakan kelajuan beliau di bahagian kanan, berjaya mencari Anawin, dan mereka berada dalam kedudukan untuk mungkin menghasilkan satu tendangan percuma yang baik. Tapi itu adalah mungkin reaksi yang amat diperlukan untuk PJ City untuk baki separuh masa kedua ini. 5 pemain yang menanti. Isyarat siapakah penjuru untuk Petaling Jaya City. Ini adalah penjuru yang kedua dalam perlawanan yang pertama di separuh masa yang kedua ini. Tabungan tinggi dari Mahali Jasuli, tanukan ke tengah. Filimon Sanjay Shagmidov melakukan clearance, tetapi sedikit salah faham yang membabitkan Kugan. Peluang untuk Faiz Nasir agak lambat. Dua pemain yang melakukan larian, termasuklah Litak. Peluang keemasan sebenarnya untuk Terengganu. Ya, banyak dibinda Faiz Nasir ya. Itu yang menjadi masalah. Beliau mahu mengambil 4, 5, 6 sentuhan. Hanya beliau perlu melakukan adalah melihat ke atas, melihat dua larian yang dilakukan oleh Litak, dan melorongkan bola itu tidak berlaku. Dominic Da Silva menanti rakan-rakan yang lain naik ke atas. Dominic lepas dari Arun, masih lagi Dominic. Kali ini tekanan yang dilakukan oleh Bong Jin mematikan langkah Dominic untuk memulihkan Shihan menyelamatkan keadaan. Sedikit berbeza kerana kali ini Terengganu tampil juga dengan asakan awal. Ya, apabila anda ketinggalan, mungkin ada risiko yang perlu diambil oleh pasukan yang sedang ketinggalan. Di situ anda sedang melihat mungkin banyak ruang di bahagian pertahanan PJ City untuk gerak serangan balas maupun reaksi yang pantas apabila penguasaan bola hadir dalam penguasaan Terengganu. Tanukan dari Kim Bong Jin. Anawin. Mahali untuk Washington. Terus sepakan jauh. Clearance daripada Muhammad Fauzi. Litak. Arif Fazilah. Satu terjahan yang agak keras daripada Dikugan. Ke atas Syafiq Ismail. Satu terjahan dari belakang dari Kugan yang sememangnya tidak dibenarkan oleh pengadil. Litak hampir-hampir untuk Dominic yang sempat menghulurkan kaki, namun tidak berjaya melakukan sentuhan. Satu risiko dari Elizio Melo yang ditekan oleh Litak.
Masih lagi Elizio menanti rakan-rakan untuk membantu. Tiada pilihan yang lain. Terpaksa menolak bola keluar. Ya, mungkin lebih kepada set piece yang telah dilakukan di padang latihan ya. Kerana Dominic hampir-hampir, jika saya melihat, walaupun kalau sentuhan yang sedikit itu boleh menghasilkan gol. Begitu sipi ya. Beliau berada pada kedudukan onside. Sana Chagmedov dari Faiz mula. Ataupun Nasir sebenarnya melepaskan rebatan. Kita dapat menyaksikan perbezaan dari Nafuzizin yang mahukan anak-anak buahnya untuk tidak tenggelam dengan corak permainan Petaling Jaya City di awal separuh masa yang kedua ini. Saya melihat beberapa pertukaran ya ada dilakukan oleh Nafuzi. Seperti anda melihat ya, sepanjang separuh masa pertama anda tidak melihat Terengganu menekan tinggi. Tapi beberapa kali apabila Terengganu menekan tinggi, mungkin mereka merangkap sedikit. Elizu tertekan di bahagian kanan kerana Terengganu berjaya untuk mungkin memeranjat mereka dengan mungkin berbilang bila untuk menekan tinggi, bila untuk tidak menekan tinggi. 25 Ogos 2018 adalah kali terakhir Nasir Basharuddin menemui sentuhan jaringan. Ketika membantu Perak menemaskan Kuala Lumpur 1-0. Terengganu nampak lebih selesa di babak yang kedua ini. Litak terus menjadi perancang untuk menggerakkan serangan, mencorakkan asakan bagi Terengganu. Syafiq mendapatkan sepakan penjuru. Yang pertama untuk Terengganu dalam perlawanan. Biarpun pada awalnya Wan Muhammad Tarmizi memberikan isyarat yang berbeza, tetapi pembantu pengadil dapat melihat ada sentuhan dari Elizio. Dominic diawasi oleh Elizio. Bola yang dapat dikeluarkan untuk Petaling Jaya City terselamat melalui Filimon Anye. Satu lagi umpanan. Kali ini Azim yang dicari. Mudah untuk Shihan. Jauh dari sepakan Shihan. Hampir-hampir kesilapan dilakukan oleh Arif Fazilah, tetapi mujurlah. Beliau dapat mengawal semula situasi itu. Ya, kalau anda melihat ya, reverse performance sedang berlaku di atas padang. Penguasaan yang lebih baik, teratur organisasi yang lebih baik, keyakinan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh Terengganu. Manakala PJCT yang sedang mengajar perlawanan mungkin mengambil sedikit banyak risiko yang perlu diambil. Tetapi dari segi shape di atas padang, bentuk mereka di atas padang, saya melihat ada situasi yang perlu diperbaiki. Kerana jika tidak, saya melihat Terengganu boleh menghasilkan peluang-peluang yang baik. Filimon. Lemah tolakan Filimon. Litak. Cuba melepaskan Dominic. Dapat dikawal oleh Kim Bong Jin. Mahali Jasuli. Kali ini kepada Anawin. Tolakan Anawin tidak menuju tepat untuk Christie. Ya, saya sedang melihat ya, perhatian saya lebih kepada Dominic. Tidak berada dalam skrin anda sekarang. Tapi mungkin seperti yang kita katakan ya, selepas 115 hari tidak bermain secara kompetitif, bukan sesuatu yang mudah. Anda akan mula melihat dalam
perjalanan perlawanan ini, pemain-pemain yang akan menghadapi masalah kecergasan. Dominic mungkin memerlukan masa yang lebih banyak untuk dikawal selepas mungkin melakukan larian-larian yang besar, power play, kerana ia adalah perlawanan pertama setelah sekian lama. Sebenarnya lebih lama sekali, 159 hari. Itulah yang diharungi oleh pemain-pemain. Dan Terengganu serta PJ City lebih lama kerana mereka tidak beraksi untuk perlawanan di minggu yang keempat. Dan kali ini, hari ini, barulah perhitungan itu dilakukan. Dan di sinilah percaturan jurulatih yang akan memainkan peranan, terutamanya untuk tempoh 30 minit yang terakhir. Melihat kepada tahap kecergasan para pemain. Ya, pada malam ini juga kita akan melihat bagaimana pemikiran seorang jurulatih apabila mempunyai 5 pertukaran dalam 3 tingkap untuk menukar 5 pemain. Saya menyatakan bukan sesuatu yang mudah untuk waktu caturan hampir menukar separuh pasukan, hampir, jika itu dilakukan. Sambil itu, Devon sudah pun melakukan satu pertukaran dengan membawa masuk Kristi Jayasilan. Dan beliau sedang mempersiapkan Bharat Kumar untuk dibawa masuk. Mahukan seorang lagi tenaga baru. Mungkin akan ada 2 pertukaran serentak yang akan dilakukan oleh K. Devon. Kerana beliau sedang memberikan arahan di kawasan teknikal kepada Katie Vendren. Sementara Nafuzi Zain masih lagi tenang tanpa sebarang isyarat pertukaran pemain yang mahu dilakukannya. Jadi 2 pemain akan dibawa masuk. Katie Vendren akan menggantikan Philemon Anyi. Sementara Bharat Kumar pula akan mengambil tempat yang bakal ditinggalkan oleh Mahali Jasuli. Apakah yang mungkin dimahukan oleh Devon Stan dengan pertukaran ini? Kecergasan, mobility yang akan dibawa oleh kedua-dua pemain. Bharat Kumar mungkin juga mempunyai kelebihan dari segi set piece. Seperti kita mengetahui bila beliau berada di atas padang, beliau akan in charge daripada set piece dan mungkin lebih banyak kestabilan dari sudut bahagian tengah. Dengan Tivendren, sudah tentu beliau mahukan tekanan larian yang akan dilakukan oleh beliau. Tivendren beraksi untuk kali yang pertama. Mungkin akan ada perubahan kerana memperlihatkan Kugan sudah pun berada di sebelah kiri dengan kemasukan Tivendren. Satu umpanan terus hampir kepada Sharmiza Yusof. Sedikit ada perubahan dari segi kedudukan posisi pemain yang dilakukan oleh Devon. Dan perlu dinyatakan di mana kita masih dalam perlawanan pertama tentang 5 pertukaran 3 tingkap. Di mana Devon masih mempunyai 2 tingkap. Kerana beliau melakukan satu pertukaran di masa rehat, itu tidak dikira sebagai tingkap. Sepakan penjuru untuk Terengganu. Kali ini dari sebelah kiri pintu gol.
Satu percubaan terus yang dapat dilepaskan. Oleh Syafiq. Dia baik daripada Syafiq. Beliau melihat situasi untuk meletakkan on target, tapi mungkin jika lebih deras boleh memberikan sedikit masalah. Gugan sudah pun berada di sebelah kiri. Belum menampakkan sebarang kesan, sebarang impact dengan kemasukan Pisti Jaya Silen di bahagian serangan untuk PJ City. Masih lagi mencari arah Christie. Dapat merampas bola. Nama penguasaan yang tidak kekal lama. Ditak. Sanja Shagmidov. Lebarkan ke sebelah kiri untuk Syafiq. Kembali pada Sanja. Permainan diteruskan. Litak. Percubaan dari Litak. Diperhatikan sahaja oleh Shihan. Selepas advantage dari Wan Muhammad Tarmizi. Ya, ini adalah kawasan Litak ya. Apabila mereka menghantar hantaran-hantaran kecil, menukar hantaran-hantaran kecil. Apabila beliau mempunyai jarak tekanan 5-10 meter, itu adalah agak jauh untuk Litak. Beliau akan cuba membuat percubaan sebaik boleh. Dan jika kita melihat kepada situasi untuk Nafuzi Zain, beliau akan terpaksa untuk membuat pertukaran ya. Saya sedang melihat kepada Dominic da Silva yang sedang bermain begitu baik, sedang melakukan segala yang boleh, tapi perlawanan pertama. Baik, sebelum itu, apakah mungkin ada insiden penalti di situ, Saleh? Ya, baik. Mungkin terlepas pandangan daripada semua ya. Bila dalam replay anda boleh melihat, bagi saya terjahan lewat. Dan mungkin jika pengadil menyedari itu lebih awal, itulah keadaan yang begitu bahaya untuk PJ City kerana ada tekanan ya, ataupun terjahan. Sambil ini adalah jaringan tunggal setakat ini yang dilakukan oleh Washington, oleh Dominic da Silva selepas beliau berjaya merampas bola dari Mahali Jasuli dan kemudiannya melepasi 3 pemain pertahanan sebelum menewaskan Shihan Hazmi untuk meletakkan Terengganu mendahului 1-0. Jaringan yang kelima peribadi dari Dominic bersama dengan Terengganu. Namun reaksi tubuh setakat ini dari Dominic Silva menampakkan seakan-akan beliau nampak sedikit keletihan. Ya, sekali lagi bukan mudah apabila anda mengalami satu musim yang tidak pernah dialami oleh mana-mana pemain bola sepak di dunia. Apabila musim ni seluruh dunia Liga Bola Sepak tergantung ataupun ditunda kerana wabak yang berlaku. Nampaknya pemain-pemain secara individu berbeza cara mereka akan membina match fitness mereka. Ini masih adalah perlawanan pertama dan Dominic sudah nampak tidak boleh bergerak. Christie, pemain yang masuk di separuh masa yang kedua. Pandan dari K. Gurusami bermasa Washington untuk mengejar. Berjaya mendapatkan sepakan penjuru pada Petaling Jaya City. Setelah Fizal menjadi pemain terakhir untuk menyentuh bola. Para Kumar bersiap sedia untuk melakukan umpanan. Bola dikeluarkan oleh Litak. Gugan, sepakan leret. Ada sentuhan. Itulah yang didakwa oleh pemain-pemain PJ City. Dan ianya dipersetujui oleh Wan Muhammad Tarmizi untuk satu lagi peluang buat tuan rumah. Perlu lebih baik umpanan ini. Washington. Improvisation yang baik
keadaannya diperbaiki dengan begitu baik oleh Washington. Kerana bola tu agak jauh untuk beliau membuat mungkin sentuhan pertama atau membuat percubaan, dan beliau telah membuat satu percubaan akrobatik yang hampir boleh katakan menewaskan 2-3 pemain yang di hadapan beliau, tapi mungkin tidak penjaga gol Terengganu. Belum lagi ada sebarang jaringan dari Washington Brandau untuk Petaling Jaya City musim ini. Tetapi beliau melakukan satu bantuan jaringan sewaktu PJ City menewaskan Pahang, pemain yang telah menjaringkan 7 gol pada musim lalu, 4 Liga Super, 3 dalam sangan Piala Malaysia. Beliau juga antara penyumbang kepada kebangkitan PJ City di Kuala Terengganu. Terengganu memerlukan 19 minit untuk menghasilkan 3 jaringan separuh masa yang pertama. Tetapi selepas itu cerita yang berbeza, dengan PJ City bangkit menghasilkan 5 gol untuk mereka mencatatkan satu-satunya kemenangan ke atas Terengganu dalam 4 perlawanan terdahulu. Faiz masih lagi dalam kawasan permainan. Kim Bong Jin, Timandran mengeluarkan bola kerana Syafiq yang dilihat mengalami kecederaan. Mungkin ini memberikan isyarat pertukaran perlu dilakukan oleh Nafuzi Zain. Mungkin pada waktu yang tepat buat Nafuzi Zain melakukan penggantian pemain. Rahmat Makasuf yang diberikan arahan. Ya, bagi saya pertukaran yang akan memberikan impak dari segi kelajuan beliau. Fresh leg yang anda sedang melihat, Syafiq yang telah memberikan banyak kelajuan, banyak masalah di bahagian kiri dengan larian-larian yang boleh katakan timing yang betul, bijak. Tapi Rahmat Makasuf, mungkin pilihan Nafuzi sebelum ini akan memberikan impak yang mungkin serupa, tidak begitu beza, tapi mungkin kerana beliau baru masuk, masalah yang baru untuk PJ City. Jadi Rahmat Makasuf yang dibawa masuk. Akan ada perubahan yang membabitkan Faiz. Faiz Nasir akan bergerak ke sebelah kiri untuk Rahmat Makasuf memainkan peranan di bahagian kanan. Mungkin percaturan yang akan memberikan impak dari segi kelajuan, kerana kalau anda melihat Dominic mungkin akan memainkan peranan untuk memegang bola. Beliau akan memerlukan larian-larian yang lebih ke hadapan untuk beliau melorongkan bola. Di situ mungkin Rahmat Makasuf boleh memainkan peranan yang besar. Litak, baik dari Litak. Satu tackle yang dilakukan oleh Arun Kumar. Bersih pada pengamatan Muhammad Tarmizi. Untuk permainan ini diteruskan. Memasuki minit ke-70. Mereka akan menuju kepada water break sebentar lagi. Tetapi perlu memastikan bola keluar terlebih dahulu, dan itu dilakukan oleh Dikugan. Bong Jin berusaha untuk menghalang, menyekat Dominic Da Silva.
Kita tidak banyak menyaksikan percubaan di separuh masa yang kedua ini. Ya, kestabilan yang ditunjukkan di separuh masa kedua oleh Terengganu dengan kelebihan memasuki separuh masa kedua. Satu gol yang dijaringkan against the run of play. Dan tentu memberikan kelebihan kepada Nafuzi untuk menukarkan beberapa tactical approach mereka. Mereka telah menekan berapa kali, mereka telah surprise PJ City apabila mereka menekan tinggi. Dan keyakinan mereka dari segi penguasaan, pembinaan daripada belakang yang menjadi perbezaan berperbandingan dengan separuh masa pertama. Lizio gagal diatasi oleh Sanjay Shangmidov. Gurusami. Arun Kumar mencari Kugan. Dipintas oleh Rahmat. Satu lagi penggantian yang dilakukan oleh Devon. Kemasukan ke kanan untuk mengambil posisi di sebelah kiri. Itu adalah posisi kebiasaan untuk ke kanan. Kali ini peluang buat Terengganu. Dominic, satu sukitan mudah untuk menewaskan Shihad Hazmi bagi meletakkan Terengganu tambah selesa. Dominic Da Silva, jaringannya ke-6 musim ini. Terengganu 2, Petaling Jaya City 0. Ya, beliau memilih option yang lebih sukar untuk penyudahan. Apabila Kim berada dalam keadaan yang boleh katakan out of position, pijak daripada Dominic untuk menukar kelajuan beliau, tetapi beliau memilih option yang lebih sukar, penyudahan yang berkualiti. Beliau sedang berada pada kelas tersendiri dalam Liga Malaysia pada musim ini yang baru menyambung. Kredit juga perlu diberikan kepada Faiz Nasir dengan lorongan yang melepaskan Dominic. Biarpun selepas itu masih lagi ada tugas yang perlu disempurnakan oleh Dominic sebelum beliau menewaskan Shihan Hazmi. Ya, tepat. Tapi juga saya nak melihat kepada positioning Kim. Apabila seorang centre back berada dalam positioning sebegitu, beliau sedang menyatakan kepada Faiz Nasir untuk melorongkan bola sebegitu. Kerana positioning beliau begitu ke hadapan, di mana ia memberikan ruang untuk Dominic menukar kelajuan beliau, lari di belakang Kim, dan Faiz Nasir telah menyedari itu dengan awal. Masih lagi bertenaga Dominic Da Silva. Biarpun isyarat tubuhnya seakan-akan beliau tidak bermaya, namun kini dua jaringan dari Dominic Da Silva. Itulah sumbangannya buat Terengganu bagi tempoh 75 minit aksi. Dengan tempatnya akan diambil alih. Sekali lagi, penyudahan yang begitu tenang tetapi berkualiti daripada Dominic Da Silva, dan pertukaran yang amat diperlukan. Saya menyatakan kecergasan Dominic kita melihat daripada minit ke-60 tidak mencukupi untuk 90 minit, tapi Nafuzi percaya beliau jika hadirnya satu peluang boleh mendapatkan gol 2, dan itu berjaya kepercayaan Nafuzi terhadap beliau untuk mungkin memberikan lagi 10-15 minit. Dan tukaran yang tepat apabila Darren Lock yang akan memberikan segala dari segi kecergasan, tekanan dan mempunyai kualiti tersendiri beliau untuk 16 minit baki perlawanan ini. Itulah yang dilakukan sebenarnya oleh Dominic. Dua peluang, dua jaringan. Itu yang anda perlukan, anda mahukan dari seorang penyerang. Bagi saya, apabila anda berada dalam keadaan di mana
Kecergasan anda tidak berada pada tahap terbaik, minda anda sedang keletihan. Tapi hadirnya peluang anda mempunyai kualiti yang tinggi. Itu yang ditunjukkan oleh Dominic. Dan sudah tentu ini akan dilihat oleh jurulatih-jurulatih pasukan lain di Liga Super kerana prolifiknya penyerang Terengganu Dominic Da Silva. Sesuatu yang penting juga untuk setiap pengendali pasukan adalah memikirkan tempoh Liga untuk musim ini apabila hanya dihadkan kepada 11 perlawanan. Ya, setiap mata menjadi penting kerana pendeknya Liga pada musim ini. Dan kalau anda melihat kepada kedudukan Terengganu yang sedia ada 76 minit, kemenangan ini akan meletakkan mereka dalam tempat ketiga. 3 mata yang begitu besar kerana kita akan melihat satu Liga yang hanya separuh jalan, tapi ini dah kerana keadaan wabak pada musim ini di mana hanya 11 permainan akan dilakukan, 11 match day. Nampaknya setiap mata yang dikutip akan menjadi penentuan hala tuju setiap pasukan. Nawin Jujin dibawa keluar. Safi Salih turun buat kali yang pertama untuk musim 2020. Satu lagi usaha dari Devon dan juga PJ City. Terengganu dalam perjalanan mereka untuk melonjak 5 anak tangga dari kedudukan ke-8 ke tangga yang ketiga. Seandainya situasi di Stadium MBPJ ini dapat dikekalkan. Begitulah besarnya perbezaan kemenangan untuk malam ini. Washington Litak Kita telah melihat dua versi PJ City pada malam ini ya. Walaupun dengan baki 12 minit masih banyak yang boleh dilakukan, tapi di separuh masa pertama apabila mereka berada dalam keadaan kosong-kosong, kestabilan organisasi mereka, tekanan mereka, cara permainan mereka untuk menghasilkan permulaan yang baik sangat stabil. Tapi apabila mereka telah dibolosi against the run of play, kita melihat versi kedua pula daripada PJ City, di mana di separuh masa kedua mereka tidak menunjukkan organisasi yang baik. Bentuk mereka, di mana saya mengatakan daripada awal separuh masa kedua ya Izwan, bentuk mereka boleh menjadi masalah kepada mereka. Itu yang kita melihat. Dominic Da Silva telah mencari satu ruang yang baik, Faiz Nasir telah melihat ruang itu dan mereka mendapatkan gol kedua. Darren Rock perlu mengejar. Dapat dipintas oleh Kim Bong Jin. Kanan. Elizio. Terus saja kepada Tivandran. Urusami mengubah arah serangan ke sebelah kiri. Cuba mendapatkan Christie. Kemasukan Safi Salih meletakkan Washington berandau dalam peranan yang sedikit berbeza. Dia turun jatuh sedikit di bahagian bawah stand untuk cuba menggerakkan menjadi penghubung, terutamanya buat Petaling Jaya City di kawasan serangan. Mungkin percaturan atau perkiraan yang dilakukan oleh K. Devon adalah beliau memerlukan gol scorer dari atas padang. Terkadang sebagai jurulatih anda perlu melihat, anda ketinggalan 2, anda sedang mengira siapakah penjaring anda di atas padang, siapakah yang boleh menyudahkan peluang jika hadirnya peluang. Selain Washington, saya tidak melihat pemain lain menjadi seorang kestabilan dari segi penjaringan gol. Tetapi Safi Salih merupakan seorang pemain pada kancah ini sinonim dengan jaringan gol. Sebagi saya mungkin itu adalah perkiraan K. Devon untuk masukkan Safi. Jika hadirnya peluang, beliau boleh menyudahkan.
Kurusame. Clearance jauh yang dapat dilakukan oleh Muhammad Fauzi. Antaran yang cuba melibatkan ke kanan yang naik ke atas. Kali ini separuh masa yang kedua, Syarmiza Yusof tidak banyak tugas yang perlu dilakukannya. Dan juga agak impresif apa yang ditunjukkan oleh Azim Rezovic. Kestabilan, leadership beliau di belakang, kepimpinan beliau daripada segi bermain dengan mungkin partner yang baru seperti Fauzi, di mana anda mengatakan Arif juga back four yang baru, penjaga gol yang keserasiannya masih tidak berada pada tahap yang terbaik, tapi dengan mungkin leadership daripada Azim Rezovic pada malam ini, kita melihat kestabilan walaupun pada separuh masa pertama penguasaan lebih kepada BJST. Arif Fazilah antara muka baharu untuk Terengganu bagi musim 2020. Pemain yang beraksi bersama dengan Felda United pada tahun lalu. Muhammad Fauzi. Perlawanan yang pertamanya untuk musim 2020 ini. Selepas sekadar berada di bangku simpanan dalam 3 perlawanan awal. Sambil Hafizah Muhammad akan diusung keluar. Pada ketika Terengganu akan melakukan satu lagi pertukaran pemain. Di sinilah kecederaan yang dialami pertembungannya bersama dengan Washington. Jadi Azam Azmi, seorang lagi pemain yang melakukan penampilan pertama untuk Terengganu di bawah masuk. Darren, sentuhan pertama dari Azam. Pemain yang menjarum jersey skuad bawah 19 tahun negara. Peluang-peluang seperti inilah Stanley diperlukan oleh pemain-pemain muda untuk mereka mendapatkan minit permainan. Ya, sudah tentu beliau telah melakukan sebaik boleh dalam latihan, dalam perlawanan persahabatan untuk berada dalam keadaan di mana jika ada kecederaan kepada Hafizal, Azam akan digunakan. Ia tepat apabila anda berada di hadapan dengan 2 gol dengan hampir hanya baki 6-7 minit. Di manalah anda di situlah anda mahu memperkenalkan sebagai seorang jurulatih seorang pemain untuk berikan keyakinan membina permainan beliau pada tahap tertinggi dalam liga kancah Liga Malaysia. Kerana pada situasi COVID-19 yang melanda, tiadanya beberapa kejohanan di bawah umur membabitkan Piala Presiden dan juga Piala Belia. Jadi pemain-pemain muda ini perlukan satu platform untuk mereka mendapatkan minit permainan. Dan ianya diberikan oleh Nafuzi Zain kepada Azam Azmi. Kristi. Petanan Jaya City mengatur gerak mereka mencari gol yang pertama. Berbaki 5 minit yang terakhir. Alizu Melo, satu lambungan tinggi. Ke kanan gagal untuk menanduk. Ada ruang buat Rama Makasuf melarikan bola. Satu asakan yang pantas. Itu akan menggembirakan Nafuzi apabila Rahmat melihat ruang dan tidak memberhentikan larian beliau. Beliau menarik dan banyak kerja pertahanan tanpa bola dilakukan oleh penyerang PJ City. Itu adalah kejayaan-kejayaan kecil Terengganu apabila mereka memaksa pemain-pemain hadapan untuk bertahan
dengan baki masa perlawanan tidak begitu lama. Azim Razovic. Alizio. Di City mula untuk melakukan hantaran jauh dengan mensasarkan Safi Salih, Kristi Jayasilan. Namun mereka perlukan ketepatan untuk memberikan kesan yang lebih bermakna, yang lebih dimahukan. Perlu mendapatkan jaringan pertama terlebih dahulu untuk menaikkan semula keyakinan tuan rumah yang sedang ketinggalan. Itak terus mempamerkan kualiti dari segi kawalan bola dari ketua pasukan Terengganu itu. Arun Kim Bong Jin tidak tepat menuju kepada Safi. Lontaran ke dalam pantas dilakukan. Terus saja menuju kepada Kristi. Lambungan ke kanan untuk Safi Salih. Beliau diberikan bantuan bergerak dari sebelah kanan Tipendran. Tidak dibenarkan oleh Faiz Nasir untuk mara lebih jauh. Hantaran dari K. Gurusami, tandukan Azim Razovic menggunakan ketinggiannya. Washington diberikan asakan oleh Azam. Masih lagi Washington mencari ruang untuk melakukan percubaan. Tetapi bijak, tenang dari Azam Azmi untuk mematahkan serangan Petaling Jaya City. Ini adalah fasa yang terbaik ditampilkan oleh Petaling Jaya City di separuh masa yang kedua. Namun masih lagi belum mampu melakukan percubaan ke arah Syarmiza Yusof. Tapi apa yang saya melihat Izzuan setakat ni kegagalan keserasian di bahagian paling berbahaya. Mereka tidak mempunyai plan siapakah mungkin penghubung terakhir ataupun pergerakan terakhir. Washington sedang berada di kawasan nombor 10. Kristi sedang berada di kawasan nombor 10. Siapakah mahu berada dalam kawasan nombor 9 untuk menyudahkan jika peluang hadir. Safi Salih juga berada dalam kawasan untuk mungkin memainkan final pass. Tapi siapakah yang akan mengambilkan jika peluang hadir? So bagi saya pelan di situ agak terbantut daripada PJ City walaupun penguasaannya agak baik. Gurusami ke kanan kembali kepada K. Gurusami. Kim Bong Jin. Risiko diambil oleh PJ City dengan meletakkan garisan pertahanan yang tinggi. Kristi Jayasilan. Kristi. Syarmiza sudah pun bersiap sedia untuk menunggu. Percubaan tepat yang pertama dari PJ City di separuh masa yang kedua ini. Tapi dia mengambil hampir dalam pembinaan untuk menghasilkan percubaan ini mengambil hampir 2 minit penguasaan. Apabila anda ketinggalan 2, ia perlu lebih pantas, ia perlu lebih mudah, ia perlu lebih teratur dalam pelan untuk membuat segala boleh untuk mencipta peluang-peluang dalam keadaan yang baik. Anda tidak melihat lorongan-lorongan dalam kotak 6 ela. Anda melihat banyak penguasaan di bahagian tengah. Prosesnya terlalu lama daripada PJ City dan mudah untuk Terengganu membuat segala organisasi untuk menghalang. Tambahan masa 4 minit dan diberikan oleh Wan Muhammad Tarmizi. Tempoh yang perlu dipertahankan oleh Terengganu untuk mereka meraih kemenangan yang kedua dan naik ke tangga yang ketiga di belakang JDT serta Perak.
Perlambungan terus. Tidak berdaya untuk Christie melakukan percubaan yang lebih baik. Sekali lagi anda melihat ya, apabila hantaran itu dilakukan, anda melihat hanya 2 pemain berbaju biru berada dalam kawasan kotak penalti. Sepatutnya mereka mempunyai lebih banyak badan untuk cuba menerjah hantaran yang sedang dilakukan untuk cuba mendapatkan sekurang-kurangnya 1 gol. Di situ anda melihat mungkin kesungguhan dan di minit-minit akhir berapa pemain mungkin telah meletakkan bahawa mereka akan tewas perlawanan ini. Bola yang cuba untuk dirampas oleh Nasir Basaruddin. Nasir terus bekerja keras. Satu lagi tadukan kali ini Safi yang terlalu tinggi buat Safi Salih. Belum cukup untuk Petaling Jaya City mendapatkan jaringan. Mungkin sesuatu yang perlu difikirkan oleh K. Devon melihat kepada 2 perlawanan yang terakhir. Jika kita kembali semula kepada aksi berdepan dengan Perak di Ipoh tanpa sebarang percubaan ke arah pintu gol lawan untuk tempoh 90 minit perlawanan. Begitu juga peluang yang sedikit dicipta oleh PJ City dalam mengancam pintu gol lawan. Saya akan menunggu untuk post-match interview untuk melihat apa yang mungkin K. Devon boleh mengatakan tentang situasi dari segi permainan. Tidak begitu banyak yang boleh dikatakan oleh beliau kerana mungkin apa yang mahu diterapkan terutamanya di separuh masa pertama agak baik. Tapi selepas gol Dominic against the run of play, mungkin di situlah banyak kelemahan beliau telah melihat pada malam ini. Dan mungkin positifnya untuk PJ City, ini adalah baki perlawanan yang tidak dimainkan pada match day 4. Dan pada minggu hadapan mulanya secara sepenuhnya Liga Super untuk match day 5. Banyak yang perlu diperbaiki. Setiap perlawanan akan berlangsung pada hujung minggu. Dan perlawanan seterusnya juga satu ujian yang besar untuk PJ City. Mereka akan berdepan dengan Selangor sebelum menuju ke Darul Aman untuk bertemu Kedah. Hantaran dari Litak. Tidak ada pemain-pemain berjersey serba hitam untuk melakukan tindakan penyudah. Sambil buat Terengganu pula, mereka akan menanti kunjungan Sabah dan kemudiannya menentang Melaka di tempat lawan sebelum bertemu Johor Darul Takzim di laman sendiri. Tetapi tempoh 6 hingga 7 hari yang mungkin akan melegakan kesemua pasukan untuk melengkapkan 11 perlawanan Liga Super musim ini. Ya, saya melihat satu jadual yang begitu teratur setelah gagalnya mungkin match day untuk antarabangsa untuk berlangsung kerana wabak yang sedang berlaku, dan itu telah membantu perjalanan mungkin baki Liga Malaysia untuk berada dalam keadaan dan struktur yang begitu teratur. Bukan dari Syarmiza. Okay, Guru Sami mahu meletakkan semula bola ke dalam kawasan penalti, tetapi tiupan whistle penamat yang dibunyikan oleh Wan Muhammad Tarmizi mengesahkan kejayaan 3 mata penuh Wahdat Terengganu. Mereka melakar kemenangan yang kedua musim ini bagi meloncakkan diri di ketangga yang ketiga, memintas kedudukan Pahang dengan 7 mata. Sementara Petaling Jaya City merekodkan kekalahan yang kedua untuk kekal di tangga yang ke-10. Banyak yang perlu dilakukan oleh K. Devon untuk baki 7 perlawanan selepas ini. Begitu juga dengan Fuzi Zain, tetapi sekurang-kurangnya kemenangan malam ini akan memberi bekalan yang lebih baik buat Terengganu
untuk menempuh perjalanan seterusnya. Dua jaringan yang dilakukan oleh Dominic da Silva memastikan kemenangan buat Terengganu dengan keputusan muktamad di Stadium MBPJ Petaling Jaya. Petaling Jaya City 0, Terengganu 2. Liga Super kini kembali semula dengan aksi di antara Petaling Jaya City dan Terengganu untuk perlawanan minggu yang keempat